Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin, sebelum kita mula forum kita, nak minta pakat mai depan rapat sikit supaya kita dapat ambil manfaat bersama-sama. Sebab ilmu yang kita nak bagi pada malam ni ilmu yang batin. Sebab tu di dalam ilmu persilatan, tengok yang dah berminat tu dah bangun dah. Yang tak bangun masih tidak berminat dengan ilmu batin ni. Zahir ni ramai dah pakat duk ajak. Begitu juga nafkah kepada keluarga, ada zahir dan batinnya. Begitu juga lah ajaran, ada zahir dan batinnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tak nak panjang. Ahli panel pun, pengurusi pengacara majlis dah memperkenalkan. Di belakang kita ni ajaran batiniyah, ancaman terhadap akidah. Tajuk kita dah buat keputusan. Jadi kami tak payah bincang banyak adalah sebenarnya. Tajuk tu sendiri dah buat keputusan bahawasanya ajaran batiniyah itu ancaman kepada akidah. Sebab dia tak buat tanda soal, jadi dia tak tanya. Tajuk tu dah buat keputusan. Jadi profesor, datuk, doktor dan ustaz kita semuanya hanya akan mengupas ancaman bagaimana kepada akidah tersebut. Sebab pada hari ini kita lihat rata-rata bercakap tentang agama tapi bukan ahlinya. Bukanlah bermaksud orang yang tak belajar agama tak boleh sembang, tak boleh sebut pasal agama. Bukan begitu. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tetapi apabila agama itu diperkotak-katikkan, disebut tidak pada asasnya, dia hanyalah membawa umat kepada kesesatan yang nyata. Pertama sekali kita bermula dengan kita kira mula di sebelah saya lah, ikut turutan. Kalau kita nak mula di tengah, yang tepi terasa. Mula di hujung, yang tepi terasa juga. Jadi kita mula yang tepi. Okey. Profesor Doktor, apabila kita sebut ajaran batiniyah ni, mungkin ada hadirin kita tak tahu ajaran batiniyah ni ajaran apa. Dan kalau tak silap saya, doktor pernah tulis buku tentang penyucian jiwa. Dan apa kaitan ajaran batiniyah ini dengan penyucian jiwa, dan bagaimana hubung kait dia terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Fadil Ustaz Murusi, sahabat saya Datuk Johari sebagai ahli panel yang kedua, dan ahli panel yang ketiga Ustaz Makno Drus, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pencinta ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Batiniyah adalah merupakan satu kumpulan yang sangat berbahaya kepada ajaran Islam. Dan kalau kita rujuk pada kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang dikarang oleh Syekh Al-Baghdadi, beliau menyebut golongan batiniyah ini satu golongan yang lebih berbahaya kepada ajaran Islam berbanding dengan golongan Yahudi, golongan Kristian, golongan Sabi'ah dan golongan-golongan ajaran sesat yang lain. Kenapa dan mengapa? Kerana golongan ini menyusup masuk ke dalam Islam dan merosakkan Islam daripada dalam. Ia merosakkan Islam daripada dalam. Dan
ajaran batiniah ini bukan merupakan satu ajaran menjadi iktiraf di dalam Islam, bahkan dia termasuk dalam kumpulan-kumpulan perosak Islam. Sebab tu kalau kita baca di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq dan juga dalam kitab Fadaih Al-Batiniyah oleh Imam Ghazali, beliau di antara ulama lah yang telah menolak pahaman-pahaman batiniah yang sangat menyesatkan ini dan sangat berbahaya. Dan ajaran ini nampaknya secara tidak sedar muncul dalam masyarakat Melayu kita. Sama ada muncul secara jelas sehari dua ini, atau muncul yang tidak jelas menerusi penyusupan ke dalam pengajaran ilmu-ilmu tasawuf tanpa sedar. Walaupun ilmu tasawuf itu pada dasarnya ilmu membicarakan tentang soal pembersihan jiwa, tapi kadang-kadang kita melihat ilmu ini mula diresapi oleh unsur-unsur batiniah tanpa disedari oleh orang yang mengajarnya ataupun tanpa disedari oleh orang yang belajar itu sendiri. Sebab itu ilmu ini sangat berbahaya kerana dia sangat halus dan hanya boleh dikesang oleh mereka yang pakar dalam bidangnya. Kemudian dari segi prinsip akidahnya, ilmu batiniah ini tuan-tuan, dia suatu ilmu yang sesiapa menyusup masuk ke dalamnya, mereka dikehendaki menjaga rahsia ilmu itu. Dan ilmu itu tidak boleh disebarkan kepada masyarakat. Dan kadang-kadang mereka namakan ilmu itu sebagai ilmu hakikat. Mereka juga namakan sebagai ilmu ma'rifat. Yang hakikat, ma'rifat dan sebagainya merupakan istilah-istilah yang selalu diguna dan disalahguna. Walaupun pada asalnya istilah syariat, hakikat, ma'rifat dan juga tariqah itu satu istilah yang biasa digunakan dalam disiplin ilmu tasawuf dan disiplin pembersihan jiwa lah. Jadi orang yang masuk dalam kumpulan ini tuan-tuan, kalau zaman dahulu mereka tidak dibenarkan sebarkan ilmu itu pada masyarakat. Kenapa? Mereka bimbang itu mendatangkan berbahaya kepada masa depan mereka. Tapi hari ini kita melihat di Malaysia sudah ada orang yang menyebarkan ilmu ini terang-terang melalui ceramah dia, walaupun mungkin dia tidak menyedari apa yang disebarkan dalam ceramah itu adalah termasuk dalam ilmu batiniyah, termasuk dalam ajaran batiniyah. Tetapi dia merasakan bahawa itu satu ilmu yang berada pada martabat tinggi, yang tidak dicapai oleh calan-calan manusia kecuali dia saja. Jadi ini satu masalah tuan-tuan, mendakwa ilmu itu sebagai martabat tinggi. Bagi saya ini bukan martabat tinggi, ini murtabak tinggi. Kena beza tu antara martabat tinggi dengan murtabak tinggi. Murtabak tinggi kat kedai boleh beli lah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ajaran batiniah ini muncul pada tahun 72 Hijrah. Ada juga menurut Imam As-Suyuti dalam kajian dia, dan ada juga mengatakan lahir pada 205 Hijrah ataupun Hijriah, dan tidak kurang mengatakan lahir pada tahun 250 Hijriah. Dan ajaran batiniah ini berpendapat Al-Quran itu ada zahir dan batin. Hadis Nabi itu ada zahir dan batin. Tuan-tuan, zahir dan batin biasa dibahaskan oleh ulama, itu tidak menjadi satu kesalahan. Maknanya nas zahir itu ada maqasid di sebaliknya. Gitu. Nas zahir itu dia ada maqasid ataupun hikmah di sebalik nas itu apa? Kalau dibincang dari sudut itu tidak jadi masalah. Tetapi masalahnya apabila dia bagi nas itu ada zahir dan batin, dia menekankan soal batin dan dia menolak soal zahir. Maka timbul apa yang dikatakan sebagai ajaran batiniyah. Kemudian mereka mengatakan yang batin itu adalah yang isi, yang zahir itu adalah yang kulit. Maka kita menekankan yang isi, kita tidak mahu yang kulit. Sedangkan tuan-tuan sendiri ada isi ada kulit. Tuan-tuan ada isi ada kulit ke tuan-tuan? Ada depan mata saya ada isi saja tanpa kulit. Setiap buah tuan-tuan beli mesti ada isi dan kulit. Agak pelik lah kita beli buah ada isi saja, kulit tak ada. Mereka hendakkan isi saja, kulit tak penting. Bila sudah mencapai martabat yang tinggi, maka mereka menganggap bahawa mereka berada pada maqam yang tinggi, maka kulit tak sesuai lagi, maka berlakulah apa yang berlaku yang dinamakan sebagai isqatut takalif asy-syar'iyyah, menggugurkan taklif-taklif syarak. Sembahyang tak perlu, puasa tak perlu, zakat tak perlu dan sebagainya, kerana mereka sudah pun berada pada martabat tinggi. Yang saya sebut tadi hakikat sebenar bukan berada pada martabat tinggi, sebenarnya martabat tinggi. Itu bezanya. Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian. Dan bagi mereka hakikat sebenar manusia itu batin. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam buku Haji Ahmad Lasmana, dia ada huruf-huruf tertentu dalam buku Hakikat Insan oleh Haji Ahmad Lasmana ni tuan-tuan, dia ada simbol-simbol, dia ada isyarat-isyarat tertentu. Dan apabila kita tengok simbol-simbol dan isyarat-isyarat itu, dia seolah-olah menekankan apa yang dinamakan sebagai ilmu batin, dan kemudian dia ada isyarat-isyarat yang berbau lucah. Dan kata dia, sesiapa yang gagal mengetahui ilmu batin, dia akan
menjadi tawanan ilmu zahir. Siapa gagal menguasai ilmu batin, dia akan jadi tawanan kepada ilmu zahir. Artinya apa? Menjadi tawanan kepada ilmu syariat. Siapa yang mengetahui ilmu hakikat, dia tak payah lagi menguasai ilmu syariat. Ada beberapa nama ni berhubung dengan golongan batiniyah ini dalam sepanjang sejarahnya, muncul lebih daripada 700 tahun dahulu, tersebar di Parsi, di India, di Indonesia, kemudian sampai ke negara kita, ke Selatan Thai, termasuk di Filipina. Golongan-golongan batiniyah ini dulu dikenali sebagai golongan Karamitah. Juga ini satu jenis golongan batiniyah. Pengasasnya Karmat, seorang pendakwah pahaman batiniyah. Kemudian ada pula nama disebut sebagai Ismailiyah. Ismailiyah ini merujuk kepada Ismail Al-Araj bin Ja'far As-Sadiq. Beliau ini adalah imam yang ketujuh selepas daripada Nabi SAW menurut kepercayaan orang-orang batiniyah. Golongan Ismailiyah ni tuan-tuan, dia pernah, menurut laporan Ibnu Katsir, dia pernah menyerang jemaah haji. Dia telah pernah menyerang jemaah haji dan pernah membunuh lebih daripada 5,000 jemaah haji, dan mereka juga pernah membawa lari batu Hajar Aswad, dia bawa lagi. Mereka cuba mencabut corong ni di atas yang ada di atas Kaabah, dan jemaah haji yang menunaikan fardu haji masa itu dibunuh. Kemudian jenazah-jenazah mereka dihumban di dalam telaga Zamzam. Ini pokok batiniyah yang pernah berlaku. Kemudian Hajar Aswad ini telah dilarikan oleh mereka selama lebih kurang 22 tahun. Lepas tu dibeli dengan harga yang mahal dan dibawa semula ke Mekah dan diletakkan di tempat asalnya. Jadi apakah dia akidah batiniyah tuan-tuan yang menjadi akidah? Nanti Ustaz Maknur terus akan sambung apa yang saya sebutkan sini dalam konteks Malaysia dan dalam konteks beberapa contoh semasa ni. Hak yang lama ni tuan-tuan, antara akidah batiniyah ialah mereka percaya bahawa Tuhan, ada dua Tuhan yang qadim. Ada dua Tuhan yang qadim. Dalam istilah mereka dipanggil As-Sabiq wat-Tali. As-Sabiq wat-Tali, Tuhan yang pertama, Tuhan nombor dua. Dan Tuhan nombor dua itu muncul akibat kemunculan Tuhan yang pertama. Kalau tidak muncul Tuhan yang pertama, maka tidak muncul Tuhan yang kedua. Pening atau tidak? Tak pening. Tuhan dua, dia kata. Tuhan dua ni tuan-tuan adalah berasal daripada ajaran Majusi yang mengatakan adanya Tuhan cahaya dan adanya Tuhan kegelapan. Ini berasal daripada ajaran Majusi. Dan kalau kita baca dalam kitab Fadail Batiniyah, dia juga menyandarkan kepada asal-usul ajaran ini, antaranya datang daripada Parsi, kerana pada masa itu Parsi menghadapi kekalahan teruk di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerana itu mereka merancang untuk menghancurkan Islam. Salah satu caranya ialah menyusup melalui ajaran batiniyah ini. Kemudian bagi mereka Nabi SAW adalah seorang yang dilimpahkan oleh kesucian. Maknanya Nabi ini orang yang dikurniakan kekuatan suci diri. Nabi ni orang, Nabi yang dikatakan Nabi ialah bukan sampai wahyu bagi mereka. Nabi ialah seorang yang mempunyai kekuatan berbentuk kesucian diri yang dianugerahkan oleh Tuhan yang pertama menerusi Tuhan yang kedua. Main pertama, main kedua juga. Ingat ke isteri pertama, isteri kedua je tak? Tuhan yang pertama dan Tuhan yang kedua. Kemudian seterusnya yang ketiga, mereka mengatakan Al-Quran adalah ibarat Nabi SAW tentang ma'rifat. Quran itu adalah ibarat yang diungkapkan oleh Nabi, dan mereka sebut Al-Quran itu sebagai ma'rifat. Dan Al-Quran itu kata mereka adalah merupakan kalam Allah yang hanya berbentuk kiasan ataupun berbentuk simbolik tertentu yang maknanya sangat mendalam. Kemudian seterusnya mereka juga meyakini setiap zaman ada iman maksum yang boleh dirojok, dan imam maksum itulah yang paling mampu dalam menghuraikan istilah simbolik dan isyarat-isyarat yang terdapat dalam ajaran batiniyah itu. Itu dimaksudkan sebagai iman. Kemudian bagi mereka setiap syariat Nabi SAW ada tempoh masanya, dan bagi mereka syariat Nabi Muhammad SAW telah pun berakhir apabila munculnya Al-Imam Ismail bin Ja'far tadi. Muncul iman itu, maka berakhirlah syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan-tuan tengok ajaran Qadiriyah di India, mereka mendakwakan bahawa syariat Nabi Muhammad sudah pun berakhir pada zaman moden. Zaman baru akan dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad, dan seterusnya lah. Kemudian seterusnya mereka menolak adanya kiamat, kebangkitan semula. Kiamat bagi mereka adalah simbol kepada munculnya iman. Bila muncul iman menurut kepercayaan mereka, itu dinamakan sebagai kiamat. Itu dinamakan sebagai kiamat. Dan iman dimaksudkan mereka itu sebagai iman yang ketujuh. Dan saya ambil sikit tuan-tuan, mereka ini juga menolak adanya syurga, mereka menolak adanya neraka. Sebiji sama ajaran mereka ini
dengan ajaran Yahudi yang terdapat dalam kitab Talmud. Dan di antara bentuk, salah satu bentuk ajaran yang timbul di zaman moden kita, terutama sekali di negeri Terengganu tempat saya ni, antaranya ajaran Ayah Ping. Ajaran Ayah Ping ini ajaran yang timbul daripada Haji Ahmad Laksmana yang ada hubungan dengan Haji Ahmad Matahari, Haji Ahmad Melaka. Haji Ahmad Matahari, Haji Ahmad Laksmana, Haji Ayah Ping. Tuan-tuan, Haji Melaka tu bawa ajaran sesak dah. Tuan-tuan macam sekalian, apa dia ajaran Ayah Ping ni? Pertama, beliau tidak ada guru dan beliau tidak ada kitab muktabar. Tetapi pada masa anak murid saya masuk masuk dalam gerakan ini, beliau menceritakan Ayah Ping ini dia mengajar kitab Minhajul Abidin. Dia tak erti bahasa Arab. Dia mengajar kitab Minhajul Abidin. Ini apa ni? Nanti Ustaz Bano akan jelaskan. Ini dia panggil teknik menarik perhatian. Dia nak tarik kita, dia akan hidangkan dengan kitab-kitab tasawuf muktabar. Kitab-kitab tauhid sedak-sedak tu, kita pun tengok kitab tasawuf, dengar tasawuf je kita pun pergi. Bila kita sudah terkena mata kain, dia panggil tahap kedua, tahap terkena mata kain. Mata kita macingkan, terkena mata kain. Bila terkena mata kain, dia mula tanang sikit-sikit. Sehingga kan anak murid saya pernah tanya, pernah uji Ayah Ping ni. Anak murid saya mengatakan, dia bermimpi satu malam melihat ada dua orang lelaki. Satu orang lelaki kepalanya bulat, satu lagi kepalanya lepek. Jadi orang batiniah dia kuat percaya pada mimpi. Dia kuat percaya pada mimpi. Syariat dia tolak. Dia kata apa? Yang bulat itu adalah aku, yang lepek itu adalah Jibril. Oh, sedap dia. Hak bulat itu dia kata, dia lah paling bulat tu. Hak lepek itu paling Jibril. Dia meletakkan sifat ketidaksempurnaan kepada Jibril. Dia pelekehnya Jibril. Dia kata paling lepek kawan tu. Kacau pokok-pokok ni, bikin kacau je lah pokok-pokok batiniah ni tuan-tuan. Kemudian penetik terhadap guru dan juga ajaran, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mendakwa dia sebagai utusan para rasul dan dewa-dewa. Bukan rasul saja, dewa-dewa. Ini hak berlaku di Terengganu ni. Mendakwa tidak perlu menunaikan salat, salat cukup hanya pakai niat saja. Dan kajian telah dibuat ke atas salah seorang anak murid dia. Anak murid dia mengatakan bahawa dia telah meninggalkan akidah Islam zaman berzaman lagi. Akidah Islam tak penting di dalam hidup. Itu berlaku ni. Al-Quran adalah sesuatu yang merepek. Dia kata Al-Quran itu sesuatu yang merepek. Hari kiamat tidak wujud sama sekali. Bagi dia hari kiamat itu tidak wujud sama sekali. Dan dia mendakwa menguasai kerajaan langit. Bukan saja kerajaan bumi, kerajaan langit pun dapat dikuasai. Hebat-hebat Ayah Ping ni, main-main tuan-tuan. Kan dakwaan dia sangat pelik. Dan dia yang paling istimewa dalam ajaran dia ialah mendakwa bersetubuh dengan guru akan menghapuskan dosa. Sebab ini poin, ini poin yang meramaikan anak murid. Anak murid dia ramai sungguh kalau hak yang terakhir lah. Bab dia tulis itu bersetubuh dengan guru akan menghapuskan dosa. Sebab salah seorang daripada murid dia adalah isteri kepada seorang artis terkenal. Jadi apabila orang beritahu pada artis itu isterinya sedang disetubuhi oleh Ayah Ping, artis itu kata tak ada masalah, ini menghapuskan dosa. Tak berat tuan-tuan. Inilah bahayanya ajaran ini. Dan sebagai akhir sekali, apakah hubungan ajaran ini dengan pembersihan jiwa? Lain tuan-tuan. Pembersihan jiwa yang kita duk belajar, saya pun dah tulis kitab pembersihan jiwa ni, dan satunya telah diserahkan kepada Jabatan Mufti untuk dicetak dan digunakan dalam pengajaran di negeri Perlis inilah. Pembersihan jiwa tuan-tuan fokus kepada bersih jiwa dalam satu kerangka melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita nak beribadat kepada Allah, maka kekuatan ibadah kita tidak mungkin berlaku kalau jiwa kita tidak bersih. Pembersihan jiwa di dalam Islam itu ada matlamat. Kita bukan bersih jiwa untuk nak jadi wali. Kita bukan bersih jiwa untuk nak jadi Tuhan. Kita bukan bersih jiwa untuk jadi wali tadi. Tidak ada. Kita bersih jiwa dalam kerangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Selalu saya sebut tuan-tuan, kita bersih jiwa dalam Islam ni samalah kita basuh baldi. Kalau tuan-tuan basuh baldi, orang tanya ni basuh baldi nak buat apa? Kita kata basuh baldi kerana nak isi buah, nak isi gelas, nak isi mangkuk. Kan? Kalau orang tanya kita nak basuh baldi nak buat apa? Saya basuh baldi pasal saya nak basuh baldi. Orang tak jawab gitu. Macam tuan-tuan tengah basuh kereta, saya tanya, Haji, pasal apa basuh kereta? Saya membasuh kereta pasal saya nak membasuh kereta. Tak menimpala jawab gitu. Macamlah orang berzikir. Kita tanya pasal zikir, saya nak berzikir pasal saya nak berzikir. Dia sakit jiwa. Ala berzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir pada Allah tu hasil kesannya menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa itu kesan daripada zikir. Motif zikir melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bersih jiwa dalam Islam boleh dilakukan dengan melaksanakan benda yang fardu dan melaksanakan benda yang sunat. Puasa, haji, zakat, tuan-tuan, itu adalah benda-benda yang sebenarnya boleh membersihkan jiwa kita.
Tapi boleh kalau puak-puak ni tahu, dia kata bersih jiwa itu hanya berlaku dengan zikir. Dia tak faham konsep zikir dalam Islam luas. Zikir dalam bentuk fikiran, zikir dalam bentuk lisan, zikir dalam bentuk hati. Zikir dalam bentuk fikiran, tengok keagungan kebesaran Allah. Zikir lisan, zikir sunat. Zikir berbentuk amal ma'ruf nahi mungkar. Zikir perbuatan, zikir dalam bentuk mentaati perintah Allah. Tiga-tiga ni tuan-tuan mempunyai kesan yang besar dalam membersihkan jiwa. Kalau tuan-tuan nak suruh hati kita jadi halus, kita pergi jumpa orang miskin, kita gosok kepala dia. Kalau kita nak buang sifat kedekut, kita keluarkan zakat. Kalau kita nak latih wujudkan sifat simpati, kita berpuasa. Semua dah ada. Kalau nak latih taat dan patuh pada perintah Allah, kita sembahyang. Semua amalan fardu itu membersihkan jiwa. Begitu juga amalan sunat membersihkan jiwa. Dan adalah salah kalau kita hanya fokus kepada bersih jiwa itu zikir-zikir sunat sahaja. Lantas kita menganggap zikir sunat itu sahaja yang membersihkan jiwa, tapi amalan wajib langsung tidak memberi kesan dalam membersihkan jiwa. Ini satu kesalahan yang sangat berbahaya. Dan daripada sinilah tuan-tuan ajaran-ajaran batiniah tadi dia cuba masuk, dan hinggakan kita tak dapat lagi membezakan antara pembersihan jiwa ataupun tasawuf yang betul-betul menepati Quran dan Sunnah dengan pembersihan jiwa ala batiniyah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsira. Prof, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jelas kepada kita apa yang maksud ajaran batiniyah ni. Kesesatan yang nyata, mendakwa dengan pelbagai dakwaan. Tapi sebab tu kita kadang-kadang bila kita tengok ajaran ni, saya tadi sembang dengan sahabat, ajaran ni dia menafikan bidadari di syurga. Sebab apa? Sebab di dunia dah dapat bidadari dah. Dapat macam mana? Berzina dengan tok guru menghapuskan dosa. So dia dah dapat bidadari, tak perlulah 70 di syurga ke mana ke. Di sini dah ada beratus orang dah. Dan benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Jadi dengan apa yang muncul seperti ini, jelaslah kepada kita tentang apa yang maksud ajaran batiniyah ni. Cuma kita nak bi kepada Datuk Dr. Johari tentang kenapa ajaran ini muncul dan pengikut-pengikutnya apa sebenarnya mereka cari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Said, moderator kita pada malam ini. Al-Fadil yang berbahagia, Profesor Dr. kita Dr. Basri, asal duduk dekat dah tak Dr. Basri, Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Nur, Sahibus Samaha Datuk Mufti, Datuk Mak Lebia dan semua datuk-datuk, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada malam ini dapat bertemu di masjid kita ini dalam kerangka membincang satu tajuk yang sangat penting dalam hidup kita. Tadi Tuan Pengurusi telah sebut penting. Saya nampak penting sungguh. Kenapa penting tajuk ni? Ialah saya nak ambil dalam hidup kita ni, kita selalu berdoa. Doa di mana? Doa di dalam Fatihah. Yang kita diajar membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya, ya Allah ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, dan tunjuklah, beritahu pada kami jalan orang yang Engkau murkai dan jalan orang yang sesat. Di sini kita memohon dengan Allah supaya kita diberi hidayah, petunjuk dengan jalan yang betul sebagaimana
diikuti dan dibawa oleh para nabi dan rasul sejak sekian lama sampailah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang sama kita memohon supaya kita diberi petunjuk oleh Allah tentang jalan-jalan yang tidak betul agar kita dapat mengelakkan diri dan menjauhi daripadanya, iaitu jalan orang yang dimurkai Allah dan jalan orang yang sesat. Ini dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, kita tahu yang baik untuk kita ikuti dalam hidup kita. Yang kedua, kita kena tahu juga yang buruk untuk kita jauhi dan kita awasi jangan sampai terjerumus dan terjatuh di dalam perangkap mereka. Perkara ini penting, dua-dua penting. Karena itulah bila Tuan Pengerusi sebut penting kita bincang malam ini ialah sangat penting. Kerana biasanya orang tahu yang baik, yang betul. Orang yang tahu yang betul saja, tak tahu yang buruk, dibimbangi akan berada dalam keburukan, dia rasa betul lagi. Kerana itu ada satu syair Arab yang menyebut, Arabtu syarra la li syarri lakin li tauqih wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa' fihi. Saya kena tahu yang buruk bukan kerana buruk tu comel, tak, tetapi untuk jaga diri. Sesiapa yang tidak mengetahui buruk dengan baik, boleh jadi dia akan terjatuh melakukan yang buruk tadi. Alhamdulillah pada malam ini kita bincang yang buruk. Bincang yang perkara perlu kita awasi, jangan sampai kita terperdaya. Kerana manusia ni biasanya apabila ada sesuatu yang baru, dia mudah terpedaya. Apa tidaknya tuan-tuan, saya baca akhbar, selalu saya jumpa, semalam pun saya jumpa, orang yang terpedaya dengan skema. Yang tu habis 800,000, yang ni 200,000. Kenapa? Terpedaya. Macam-macam terpedaya. Itu kalau terpedaya di segi wang, dia habis atau begitu saja. Tapi kalau kita terpedaya dengan akidah, dengan ilmu yang dirasakan betul, tetapi tidak betul, ini yang bahaya di dunia dan membawa sampai akhirat. Karena itu sangat penting kita perbincangan yang dianjurkan pada malam ini. Pengurusi bertanya saya, kenapa benda ni terjadi? Apa sebenarnya? Sepatut yang buruk ni tak terjadi, tetapi kenapa dia terjadi dalam masyarakat kita? Sedikit sebanyak telah disinggung atau disentuh oleh Al-Fadhil, Profesor Dr. Basri tadi. Dan saya akan menyambung. Yang pertama sekali tuan-tuan, apabila Islam ni disebar oleh Rasulullah dan dia berkembang, setiap hari, setiap saat, musuh-musuh kepada Islam ini dia cuba untuk mematikan agama Islam atau untuk menyekat agama Islam dari tersebar. Dengan berbagai cara mereka memeranginya. Namun begitu Islam ini tetap berkembang dari satu hari ke satu hari sehingga kepada dunia yang sangat luas, dan akhirnya orang-orang ini terpaksa akur dengan kekuatan dan dakwah yang telah disampaikan oleh para ulama, para sahabat dan tabi'in seterusnya. Tuan-tuan sekalian, secara ringkasnya, pemikiran-pemikiran yang ada di dalam ajaran-ajaran batiniah ini atau dalam konteks kita sebut ajaran salah. Kalau di Indonesia dia sebut kebatinan. Lebih kurang sama. Negara Arab disebut al-batiniyah. Malaysia sebut ajaran sesat atau ajaran salah. Dan di Indonesia disebut kebatinan. Baik tuan-tuan, semuanya ini adalah perkara lama. Sejak sekian lama, tamadun dulu, sebelum daripada kedatangan Rasulullah SAW dah ada dah. Sebagaimana yang disebut oleh Profesor tadi, ada dua Tuhan. Tuhan baik, Tuhan buruk, Tuhan gelap, Tuhan cerah, Tuhan nur, Tuhan zulmah. Macam-macam istilah. Baik tuan-tuan, perkara ini telah ada dipegang oleh sebahagian manusia. Apabila umat Islam telah tersebar dengan luas, Islam pun telah dianuti, golongan ini dia yakin
dan percaya bahawa agama mereka adalah betul. Walaupun Islam itu telah diterang dengan begitu baik, mereka yakin mereka masih betul. Dan dalam peperangan mereka kalah. Nak berhujah tak boleh, tak dapat nak lawan. Lalu apa yang mereka buat ialah mereka akan masuk Islam. Masuk Islam. Ini ulama-ulama, bukan orang biasa. Ulama mereka, ahli-ahli ilmu mereka masuk Islam, dan di situ mereka merancang mereka akan mencampur adukkan antara akidah mereka yang lama dengan akidah Islam yang baru dia terima, dan dijadikan satu benda baru, satu ajaran baru. Dan ajaran baru inilah dikenal dengan nama Al-Batiniyah, iaitu yang mereka kata setiap ayat Quran ada zahir, ada batin, dan yang batin ni mereka bawa, mereka reka dan mereka cipta, sehingga pahaman Islam itu daripada Quran telah terpencil jauh dan menyebabkan dia menjadi masyarakat agak keliru. Tujuan sebenar mereka adalah untuk memerangi Islam dari dalam. Nak lawan Islam di segi berhujah tak mampu, di segi tentera juga mereka telah kalah. Tapi macam mana usaha mereka? Ada mereka menyebut, dia kata, aku akan menentang Islam dan agama yang dibawa oleh Muhammad, tapi aku tidak ada tentera yang kuat untuk melawan mereka, tidak ada ilmu yang banyak untuk menghadapi mereka dengan hujah, tetapi aku ada cara, iaitu cara tadi masuk Islam, dan mereka olah dengan cara mereka, sehingga kalau orang-orang ini menganut pahaman mereka, ajaran mereka, dengan sendirinya orang ini akan terkeluar daripada agama Islam dengan tidak rasa, dan mereka itu masih rasa dia Islam. Ini yang dahsyat ni. Dia olah ajaran tu, kalau pegang akan terkeluar daripada Islam. Tetapi orang Islam tu merasa dia masih pegang, dan dialah orang yang hebat. Ini telah berjaya mereka buat dulu, bukan sekarang. Sekarang ni bukan sekarang ni bermula, lama dah mula. Sebagaimana disebut oleh profesor kita tadi, ada kata tahun 70 Hijrah dan sebagainya tadi. Tuan-tuan sekalian, itu asas dia. Apabila ajaran ini berkembang tuan-tuan dalam kehidupan kita, dan ajaran ini dia datang ke Malaysia, yang berlaku di negara Arab tu. Dia datang ke Malaysia, dia menyusup masuk ke dalam masyarakat kita bersama dengan doa-doa pendakwah-pendakwah ke dalam negara kita. Dia mari, datang sekali, dan berkembang di sini. Karena itu ada perkara ini berkembang dalam masyarakat kita sejak sekian lama, cuma tak timbul. Tuan-tuan sekalian, jadi dalam hubungan ini kalau kita tengok, manusia ni nak mencari perkara baru dan kepuasan. Ini antara yang menarik. Nak mencari suatu perkara baru dan kepuasan. Dan kepuasan itu dicari dalam kehidupan kita. Kalau nak makan, kita nak makan yang sedap, nak pakai cantik, nak rumah-rumah yang cantik. Itu tabiat manusia. Dan kalau nak ilmu yang cantik pada pandangan mereka, dan tidak serupa dengan orang ramai-ramai. Ini dia menarik ni. Kalau yang ramai-ramai, biasa je. Tapi apa yang spesialnya? Yang spesial ini kena belajar dengan guru. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tujuan anak-anak murid dengan guru. Dia ada berbeza. Orang biasa yang menjadi sasaran kepada ajaran ini ialah orang yang tidak belajar agama secara ABC. Orang yang tidak mempunyai kesempatan belajar agama secara ABC. Saya sebut ABC ini makna secara urutan. Kadang-kadang ramai di kalangan masyarakat kita, apabila dah sampai satu peringkat umur, dewasa atau hampir pencen atau telah pencen, dia nak kepada agama. Dan kalau boleh cepat. Ini cara cepat. Ini berjaya ni. Karena tu saya memerhatikan orang-orang yang terlibat dengan ajaran-ajaran ini, kebanyakannya mereka tidak mempunyai latar belakang pengajian agama secara khusus. Dan malah saya berjumpa dengan mereka, orang-orang mereka. Dia kata saya tak fokus pada orang mengaji agama. Sebab apa? Seperti kita menanam di atas batu. Fokus kita ialah orang yang tak ada latar belakang pengajian agama, dan mereka ini adalah lebih mudah untuk kita sampaikan ajaran. Baik. Bagi semua kita bagi orang yang nak belajar, apa yang dia nak cari ialah nak cari ilmu yang baik dan kepuasan.
Kenapa? Kerana untuk taqarrub dengan Allah. Nak taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mereka merasakan bahawa apabila tertinggal ilmu ini, mereka tidak akan dapat mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Itu antaranya. Namun kepada guru lain pula. Guru yang mengajar ajaran ini tidak sama dengan anak murid. Anak murid ikhlas nak belajar dan dia tahu bahawa itulah yang betul, itu anak murid. Nak taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, nak mendapat pahala yang banyak dan kedudukan yang tinggi, itu anak murid. Adapun guru, dia telah melangkaui yang tadi. Guru-guru tadi dia merasakan memiliki satu ilmu yang sangat hebat, sangat tinggi dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dan malah dia merasai dialah yang paling baik, maka dia rasa satu kebanggaan. Ekoran daripada itu dia ingin menyebar ajaran tersebut kepada masyarakat. Kalau sekiranya dia seorang yang mewarisi daripada ayah dia atau guru dia, dia rasa rugi kalau tidak menyampaikan. Itu pada perkara biasa. Kemudian di sebalik itu ada unsur-unsur lain. Sekurang-kurangnya ada 3 lagi unsur yang ada kepada guru. Yang pertama ialah hubbur riasah wassadara, ingin menjadi ketua. Tuan-tuan, dalam hidup ini, di antara yang paling suka ialah orang suka nak sangat jadi ketua. Sampai berebut-rebut, berkelahi-kelahi nak jadi ketua ni. Kan gitu. Dan perkara ini memang menjadi keinginan manusia. Oleh kerana itu, untuk menjadi ketua bukan mudah. Maka ini satu peluang. Satu peluang kepada mereka, dan apabila dia mengajar, sudah pasti orang datang. Apabila dia orang datang, dia rasa sudah mendapat penghormatan kepada dia sebagai seorang ketua di dalam kehidupan. Itu satu faktor. Faktor yang kedua, secara ringkasnya, ialah kerana keuangan. Anak-anak murid diajar supaya patuh, taat, setia kepada guru dengan tidak berbelah bagi. Perlu mentaati guru lebih daripada mentaati ibu bapa. Menyayangi guru lebih daripada menyayangi kepada pasangan dan anak-anak. Itu yang diajar. Dan malah diri mereka, diri anak murid dan juga harta anak murid adalah harta guru. Baik. Biasanya guru ni tak minta duit dengan anak murid. Biasa tak minta. Secara direct, tetapi dia ada cara dia. Secara indirect dan sebagainya, sehingga anak murid tidak sayang untuk berkorban untuk memberi uang kepada guru-guru. Sehingga guru-guru kadang-kadang hidup mewah dengan berkata besar, rumah besar, cantik. Anak murid ikat perut. Ini biasa terjadi. Biasa terjadi kalau kita buat tinjauan-tinjauan ataupun kajian. Biasa begitu terjadi. Dan apa yang mereka nak, dapatlah. Kemewahan hidup dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah secara langsung atau tidak langsung berlaku selain daripada 2 tadi, iaitulah seks bebas. Tadi Ustaz sebut melakukan hubungan dengan tak guru hapus dosa. Kalau setakat hapus dosa boleh kira dapat pahala banyak. Dapat pahala banyak. Besar pahala. Lagi nak Ustaz? Hapus tu okeylah tak? Kalau dapat pahala banyak, lagi okey. Jadi tuan-tuan, kerana itu, bagi golongan ini, hubungan bebas tidak berdosa. Sebab dia sampai kepada satu peringkat yang lebih tinggi, iaitu takalif syarak, kewajipan syarak sudah tergugur daripada kehidupan. Yang kita ni tak boleh minum arak, tak boleh mencuri, tak boleh melakukan yang disebut sebagai zina dan sebagainya tadi. Kenapa? Kerana kita terikat dengan syarak. Ajaran mereka apabila telah dipercayai dan diamalkan, maka hukum syarak tidak lagi terkena kepada mereka. Kerana mereka telah sampai satu peringkat yang tinggi. Dan ini merupakan satu perkara yang secara tidak sedar telah menggugurkan syarak
takalif syara atau kewajipan syara atau menggugurkan hukum hakam ke atas diri mereka. Tuan-tuan, apabila seseorang itu kata, oh sembahyang tak wajib ke atas saya, apa nak jadi? Ini yang sampai ke situ. Salat sudah tidak wajib pada saya kerana saya telah sampai maqam. Puasa tidak wajib. Ya haram seperti arak tidak haram kepada saya. Hatta walaupun hubungan kelamin atau orang kata melakukan hubungan bukan suami isteri tidak haram bagi saya. Tak ada dah. Kerana itu ini disebut sebagai menggugurkan taklif syarak ke atas diri masing-masing yang telah sampai peringkat. Jadi dengan sendiri tuan-tuan, orang ini telah terkeluar secara tidak sedar daripada agama. Secara tidak sedar. Tapi dia merasai bahawa dia adalah orang yang sangat hebat, sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah. Itu maksud mereka. Tuan-tuan sekalian, itulah sedikit perkongsian yang saya dapat respon dalam soalan tadi. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Kita bagi lalu Azal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kupasan yang menarik ulasan daripada Dr. Johari bin Mat tentang ajaran batiniah ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh faham dan nampak gambaran yang luas. Mungkin tadi kita tengok tajuk ajaran batiniah, ancaman kepada akidah. Jadi tuan-tuan boleh nampak macam mana ancaman-ancaman tersebut sehingga menggugurkan takalif syarak, sehingga menggugurkan syarat-syarat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita pergi kepada panel jemputan kita, Ustaz Muhammad Nur bin Muhammad Darus, berkenaan dengan ajaran batiniah ni Ustaz. Macam mana ajaran ini masuk ke dalam masyarakat Melayu? Kerana kita lihat apabila tadi Datuk Dr. Johari sebut tentang macam mananya orang tu dia kalah dalam peperangan. Dia kalah tapi dia tak mampu nak lawan. Jadi dia mewujudkan kerosakan di dalam melalui dalam. Tapi yang kita faham, apabila para mesuara masuk Islam, semua umat Melayu tanpa bangkang masuk Islam. Adakah begitu? Adakah begitu? Betul tak? Raja masuk Islam, semua masuk Islam. Raja masuk Islam, satu Melaka masuk Islam. Takkan tak ada. Tentang agama ni, agama adalah benda yang berakar umbi. Susah untuk satu-satu orang nak cabut agama dia. Jadi macam mana ajaran ini masuk di dalam masyarakat Melayu dan kemudian metodologi dulu dan kini berbeza? Minta Ustaz jelaskan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Said, Tuan Moderator, Sahibul Samahah, Tuan Mufti kita, Profesor Basri Ibrahim, Dr. Johari. Dua di sebelah saya ini adalah gergasi melawan batiniah sebenarnya. Dah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Berpuluh tahun sebenarnya. Dan saya diberitahu lebih daripada belasan buku sebenarnya yang sudah dihasilkan. Gabunganlah kedua-dua sekali untuk melawan batiniah. Jadi saya malam ni nasi tambah saja. Asasnya sudah diberikan. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang saudara kita sampaikan tadi, itu adalah satu mitos. Mitosnya apa? Islam sampai ke bumi Melayu, semua orang Melayu dengan taat setianya meninggalkan segala pegangan kita yang kita dah pegang beratus tahun. Dalam mungkin masa 1 hari, 2 hari, 3 hari, Raja masuk Islam, kita semua tinggalkan pegangan kita yang lalu. Itu adalah satu mitos yang kita kena buang. Memang terdapat di kalangan orang Melayu yang sangat kuat berpegang kepada ajaran Hindu Buddha. Walaupun mereka dah kalah dari segi ketenteraan, mereka tetap masih mahu melawan. Aliran ini masih hidup sampai ke hari ini. Kalau di Indonesia, aliran ini dipanggil sebagai aliran kejawen. Kejawen. Mereka cuba untuk mencampur aduk ataupun syncretize yang tadi diterangkan oleh Dr. Johari. Cuba nak campur aduk ajaran silam dengan Islam. Yang lebih jahat di kalangan mereka, dia bukan campur, dia tukar.
Kalau boleh rujuk kitab yang ditulis oleh Hamka, di dalam itu dia ada senaraikan 3 buah buku utama golongan kejawen di Indonesia. Saya tak mau sebut nama-nama buku dia sebab nama-nama buku dia nama-nama porno. Dirty words. Okay? Alat kelamin lelaki, alat kelamin perempuan. Sebab apa? Dalam kitab-kitab kejawen ini, mereka menggambarkan bahawa seolah-olah Islam ini adalah sebuah agama yang berputar di sekeliling seks. Bahkan dia kata bila orang pergi haji pun sebenarnya itu semua kiasan bagi seks. Ya, lontar jamrah itu pun sebenarnya adalah alat kelamin, minta maaf lah, saya tak boleh sebut lah benda tu. Ya. Jadi semua dia kata ajaran Islam ni adalah simbolik kepada seks. Ini sengaja untuk memburuk-burukkan Islam. Dalam satu buku tu dia kata, kenapa umat Islam ni tak makan anjing? Kenapa tak makan anjing? Kerana hakikatnya pada waktu malam umat Islam akan menyetubuhi anjing. Maka besok pagi bangun merasa jijik dengan anjing itu, sebab tu mereka tak sentuh dan tidak makan. Dan perkara-perkara seperti ini memang ada dalam buku-buku mereka. Memang ada. Baik, itu sebagai mukadimah. Saya ada satu rahsia yang saya nak kongsi dengan awak sekalian. Satu rahsia. Jadilah eksperimen saya. Bila saya sebut perkataan rahsia tadi, yang tunduk mendongak. Yang saya tengok bersandar tadi ke depan. Yang nampak macam nak tidur tak jadi tidur. Kuat tak perkataan rahsia ni? Dan tadi moderator tanya saya, apa metodologi mereka? Saya melihat metodologi utama mereka adalah, ataupun kita kata umpan utama mereka adalah rahsia. Bila sebut rahsia saja orang terbangun, orang tersedar, orang nak tahu. Ada daya tarikan yang cukup kuat perkataan rahsia ni. Kenapa tuan-tuan, perempuan sekalian? Kenapa perkataan rahsia ni very powerful? Sebab bila tahu rahsia, awak istimewa dan awak ada kuasa. Secret ataupun rahsia bukan benda main-main. Katalah, awak tahu sebenarnya apa rancangan Perdana Menteri kita sekarang ni. Awak rasa apa? Kalau awak tahu, awak duduk sembang dengan dia, dia dah beritahu, ini rancangan saya from A to Z. Awak rasa apa sekarang ni? Rasa istimewa, betul? Dan rasa berkuasa, rasa tahu, rasa boleh agak, boleh ramal. Tahu bila nak invest dekat stock market, bila nak tarik duit. Sebab awak ada rahsia. Dan rahsia juga, dia memberikan kita keistimewaan. Saya kongsi sikit kenapa ada sebahagian orang sertai tarekat-tarekat tertentu. Bukan semua. Ini bukan motif semua orang yang sertai tarekat. Sebahagian orang-orang yang sertai tarekat. Kerana apa? Nak cari jalan yang istimewa. Jalan orang awam ni tak berapa seronok. Saya nak jalan pintas. Sebab tu dalam beberapa tarekat, dia ada istilah-istilah yang dia pakai. Ini buraq. Jalan kami jalan buraq. Buraqut tariq. Bahkan di zaman Mamlukiyah di Mesir dulu, terdapat ajaran-ajaran batiniyah yang tersebar luas. Apa slogan mereka? Slogan mereka kata, Muhammad tawwalat tariq, dia kata. Muhammad SAW telah memanjangkan jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu serangan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah bumi Mesir itu, Nabi Muhammad telah memanjangkan jalan. Jadi apa mereka dakwa? Kami ada jalan pintas. Kami ada jalan istimewa untuk sampai kepada Allah. Jadi manusia nak cari keistimewaan. Macam orang lain tak seronok, Ustaz. Ada tak Ustaz jalan pintas ke, jalan yang lain sikit ke Ustaz? Ada amalan-amalan khas yang saya nak buat. Amalan Nabi ni tak berapa interesting sangat. Saya nak amalan yang interesting sikit. Awak malam, pukul 3 pagi, pergi masuk hutan, minum embun 7 titis. Kemudian baca selawat 7 kali. Kemudian tepuk dada. Ya. Baca Fatihah. Sambil tepuk dada, baca Fatihah. InsyaAllah mujarrab. Orang kita minat benda-benda macam tu. Sebab apa? Dia ada elemen rahsia, dia ada elemen keistimewaan. Nah, itu teknik mereka daripada dulu sampai sekarang, dia main rahsia. Abang faham ke makna la ilaha illallah tu apa? Dia bila dah tanya macam tu, ramai orang takut nak jawab. Betul tak?
Kat kedai kopi dia suka buka solat-solat macam ni. Abang cuba ceritakan saya, la ilaha illallah tu apa makna? La ilaha illallah tak ada Tuhan melainkan Allah lah. Itu saja kan yang abang tahu. Nampak tu, dia pancing tu. Ada rahsia di sebalik la ilaha illallah tu bang. Kita dengar rahsia, mula nak tanya. Rahsia apa? Itu yang abang sebut tadi tu, itu zikir orang awam saja. Orang yang baru-baru faham agama ataupun ahli-ahli zahir. Orang yang memahami agama secara zahir. Kalau you nak yang lebih dalam, insyaAllah besok pukul 12 malam tepat kita jumpa kat tempat yang sama. Ataupun nantilah bila awak dah sedia saya akan buka. Itu psychological game tu. Dan manusia kebanyakan rata-rata mesti nak tahu apa sebenarnya. Lah tu dia buka lah. Bila dia buka dia kata apa? La ilaha illallah tu bermaksud tidak ada yang wujud kecuali Allah. Allah saja yang wujud. Awak ni hanya ilusi, saya ilusi. Macam mimpi sahaja. Allah saja yang wujud. Itulah rahsia dia. Ada sebahagian grup pula, dia memperbesar-besarkan lagi rahsia tu. Dia kata apa? Sebelum saya bongkar rahsia ni, ada beberapa perkara yang awak kena buat. Itu drama aja semua tu. Awak jangan masuk dalam perangkap ni. Drama aja. Dia kata apa? Sebelum saya buka rahsia ni, awak pergi mandi dulu. Dia nampak apa? Rahsia tu nampak besar ke nampak kecil? Kena mandi weh. Dah mandi datang. Uish, dah istighfar ke belum? Tengok muka awak ni macam belum terang lagi, kan? Pergi patah balik, solat taubat. Kadang-kadang dia tolak sampai seminggu. Orang tu sampai tak boleh tidur malam. Apa benda rahsia dia nak kasi aku ni? Dia tolak sampai keinginan nak tahu tu sampai dah memuncak. Baru dia bongkarkan rahsia. Dan bila dia bongkar rahsia tu, dia akan minta orang berjanji. Dia akan minta. Ini diterangkan oleh Imam Ghazali dalam Fadail Batiniyah. Dan saya ada jumpa kumpulan-kumpulan yang buat strategi sama. Wallahualam, mungkin dia orang baca Fadail kot. Dia copy strategi yang sama. Dia kata apa? Kami boleh buka rahsia ni tapi dengan syarat kamu kena buat sumpah. Sumpahnya apa? Sumpah yang melampau-lampau, yang besar-besar. Contohlah, saya kalau bongkar rahsia ini, saya jatuh murtad serta-merta. Perkara yang orang takut. Macam-macam lagi lah. Saya kalau bongkar rahsia, bisnes saya bergalih kepada awak. Takut orang. Saya kalau bongkar rahsia, isteri saya bertukar kepada awak. Orang takut. Ini psychological game ni. Bagi saya, golongan batin yang sangat pakar dalam bermain strategi psikologi untuk menarik manusia. Baik, itu strategi yang pertama yang saya nak kongsi. Yang kedua, mereka ni sangat-sangat pakar dalam membuatkan kita merendah-rendahkan martabat akal. Sebab apa? Masyarakat yang tidak mampu berfikir dengan betul adalah masyarakat yang paling senang dipermain-mainkan. Betul? Sebab tu mereka akan target akal dulu. Ini pun Imam Ghazali sebut. Mereka akan target akal macam mana? Dia akan kata, ilmu akal ni ilmu orang-orang bawahan. Kami ada ilmu straight daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kami dapat ilmu laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak pakai akal ni? Apa nak baca-baca buku ni? Ini semua ilmu kulit sahaja. So dia remehkan akal. Kata orang jahil saja akan guna akal. Tengok orang musyrikun tu, dia sesat sebab guna akal lah. Tengok orang Kristian sesat sebab guna akal lah. Dia rendah-rendahkan akal. Seronok tak dengar? Seronok lah, sebab apa? Kalau gitu nak capai Allah ni, tak payah guna akal. Tak payah fikir banyak-banyak. Jalan yang senang. Tak payah faham agama ni. Bila tak payah faham agama ni, susah-susah, tak perlu ulama. Bila tak perlu ulama, sesiapa saja boleh cakap apa yang dia nak cakap pasal agama. Kan seronok tu. Jadi demokrasi, kan? You democratize Islam. Islam ni jadi your opinion, my opinion. Pandangan awak, pandangan saya. Pandangan awak, pandangan saya. Siapa betul, tak tahu. Terpulang. Rendahkan akal. Dalam Fadail Batiniyah juga, Imam Ghazali bongkar satu rahsia yang sangat-sangat menarik bagi saya. Dia kata apa? Zaman dia Batiniyah tu, bila mereka hentam akal, mereka bawa alternatif. Alternatif ni apa? Bila dah buang akal, jalan nak selamat adalah cari wali, pegang wali. Dan ambil berkat dengan wali. Dan wali ni bukan sebarang wali. Cari wali-wali yang berketurunan Nabi. Ahlul Bait. Ini disebutkan dalam Fadail Batiniyah. Macam familiar kan? Macam biasa dengar kan?
Buang akal, tak payah fikir banyak-banyak, cari wali, pegang wali, ambil berkat wali. Khususnya wali yang ahlul bait. Sebab tu hari ini kita lihat penipu-penipu ini, mereka bermula akan kata saya ni berketurunan Nabi SAW. Banyak penipu kita tahu. Terbongkar. Bila cek susu galo memang tak ada pun kaitan dengan Nabi SAW. Tapi guna tu sebab dia tahu daya tarikannya kuat. Baik. Strategi mereka ataupun metodologi nombor 3 mereka adalah mereka menggunakan magic. Okey? Tak cukup bercakap saja. Sebab mereka buat dakwaan besar-besar. Apa dakwaan mereka? Oh, kami dah bercakap dengan Allah. Guru kami dapat ilmu laduni. Oh, diri dia sudah lebur, sudah fana. Dah nampak syurga, dah jumpa bidadari. Orang minta bukti, betul tak? Jadi apa pembuktian mereka? Mereka akan membawa sihir. Ini saya dengar daripada Prof Basri sendiri tentang Ayah Pin kan. Salah seorang ustaz yang ikut Ayah Pin tu. Macam mana di pagi hari dia berdebat dengan Ayah Pin, dia menang. Kemudian dijemput makan, lepas makan dia buat deklarasi, dia kata apa yang aku cakap tadi semua salah. Ayah Pin betul. Saya boleh sabitkan riwayat ada perawi asal di sini. Betul ya Prof? Ceritanya. Sihir itu. Macam mana boleh tukar 180 darjah? Mereka guna magic. Sekarang ni ada seorang yang dekat dalam YouTube ni sangat terkenal. Puluh ribu orang tengok. Kerja dia apa? Buat magic. Tarik keris lah. Kan? Rukiahkan rumah terbakar depan mata lah. Tarik ular daripada pesakit lah. Dan wallahi, bila tengok komen-komen tu, orang kita, Masya Allah, Subhanallah, Wali Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Tak cek lagi dia ni penipu ke tak? Apa trik dia? Susah sangat kena keluarkan ular dengan cara begitu. Kita dah tak mampu nak tanya lagi dia. Sebab apa? Dah termakan magic. So hati-hati. Zaman Nabi SAW ada seorang Yahudi, nama dia Ibn Sayyad. Dia boleh baca fikiran Nabi SAW. Ada dalam Bukhari. Dia baca fikiran Nabi SAW. Cuba bayangkan. Jadi ini menunjukkan apa? Orang yang boleh baca hati awak, boleh tunjuk magic, bukan bermakna dia wali. Boleh jadi dia tukang sihir. Tapi sayangnya, masyarakat kita masih tak faham bab tu lagi. Karamah ataupun benda luar biasa, sihir, mesti karamah. Padahal boleh jadi sihir. Yang terakhir sekali, mohon maaf saya ambil waktu lebih sikit. Last sekali adalah hiburan. Batiniah ni dah menyusup masuk lama di tanah Melayu ini. Pada saya ini gelombang yang baru, gelombang yang kedua, melalui hiburan. Siapa tak kenal M. Nasir dekat sini? Tak maaf saya kena sebut nama. Siapa tak kenal M. Nasir dekat sini? Semua kenal. Dalam lagu-lagu dia ada unsur batiniah. Saya tak kata dia batini full. Ada unsur batiniah. Yang jelas. Sebahagian lagu-lagu S. Amin Shahab. Saya kena sebut sebab lagu-lagu ini dicorong-corong radio kita. Dah berpuluh tahun kita dengar lagu mereka. Ustaz, saya dengar bukan saya faham pun Ustaz. Dia tak perlu nak faham. Dia masuk minda latar awak. It goes to your subliminal part of your mind. Kan? Di belakang tu, supaya nanti bila dengar cerita-cerita tentang batiniah yang lebih kurang tu, awak lebih mudah untuk terima. Sebab apa? Dah ada dekat latar. Engkau adalah aku adalah engkau. Tengok cermin, kan? Kita adalah sama. Dah ada dah, semua tu dah bergelumang. Kita dah lama bergelumang. Tak payah cerita tentang wayang kulit. Ada unsur-unsur batiniah dalam wayang kulit melalui pementasan drama Ramayana. Kalau di Kelantan masih ada lagi lah. Pementasan Ramayana tu adalah berkenaan dengan batiniah sebenarnya. Macam mana nak bersatu balik dengan Tuhan. Macam mana? Tak ada wayang kulit Kelantan. Dah tak ada, dah buang. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada Kerajaan Kelantan. Ada versi baru, apa tu? Versi baru, apa ni, cerita biasa. Cerita biasa, Alhamdulillah sudah dibersihkan insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi, setakat itu sahaja yang saya boleh sampaikan untuk pusingan yang pertama. Mohon maaf atas waktu yang lebih. Wallahu'alam. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Muslimin muslimat anda rahmati Allah. Kita baru pusingan pertama, pukul 9 dah. Boleh ke? Boleh ke? Kira tak dapat batin lagi kan? Okey. Profesor Dr. Basri, alang-alang Ustaz kita sebut pasal rahsia ni, kita tak boleh lari dengan ilmu laduninya, dengan makrifatnya, dengan hakikatnya,
Dan term-term yang ada di dalam ajaran batiniyah ni, mungkin Prof boleh jelaskan kepada masyarakat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tuan pengurusi, ahli panel yang pertama, ahli panel yang kedua, ahli panel yang ketiga, saya bersama Datuk, para ulama, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Untuk pusingan kedua ni saya ambil masa yang ringkas, seringkas mungkin lah, mungkin makan masa 5 minit ataupun 10 minit, dan panjangnya dekat 2 jam juga lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, istilah-istilah yang timbul di dalam masyarakat kita yang kadang-kadang tidak dapat dipisahkan daripada batiniyah. Dia sebenarnya istilah itu tidak salah. Penggunaan istilah ini sebenarnya melambangkan perkembangan ilmu daripada satu tahap sampai kepada ulama-ulama yang datang kemudian, mereka cipta istilah itu dengan tujuan untuk mudah kita faham. Contohnya istilah syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Ini saya dua ni banyak cakap tentang makrifat kan. Kena sebut betul lah, makrifat ke maklifat. Kalau sebut betul makrifat, kalau salah maklifat. Kalau tuan-tuan silap faham, tuan-tuan akan jadi mangsa lipat. Itu kena faham ni istilah-istilah. Jadi syariat ini sebenarnya kalau kita perhatikan kepada hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain, dia cerita tentang iman, Islam dan ihsan. Itu asalnya. Cerita mudah aja. Iman, Islam dan ihsan. Iman itu percaya pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada malaikat, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Itu iman. Mudah kita faham kan. Kemudian Islam itu merujuk pada 5 perkara lah. Mengucap dua kalimah syahadah, antaranya menunaikan solat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan seterusnya, menunaikan fardu haji pada siapa yang mampu. Dan kemudian ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu dapat melihatnya, dan sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, Allah Ta'ala melihat kamu. Itu ihsan. Ini 3 lah. Jadi golongan salah tuan-tuan, mereka tidak mengubah istilah yang ada dalam hadis ini. Ilmu mereka kekal sampai hari ini, mereka guna istilah tu je. Kalau mereka bincang tentang 3 faktor ni, mereka akan bincang secara lumak apa itu disebut sebagai iman, ciri-ciri iman, perkara yang membatalkan iman. Mereka bincang apa itu Islam, ciri-ciri Islam, perkara membatalkan Islam. Mereka juga bincang apa itu ihsan, maqam ihsan, perkara yang bila kita lakukan kita akan mencapai martabat ihsan. Itu sajalah perbahasan-perbahasan ulama-ulama hadis dan ulama-ulama salaf dulu tuan-tuan. Mereka tidak merubah istilah itu, tidak ditukar. Tetapi selepas daripada abad yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka berlaku perkembangan wujudnya dia punya kelompok-kelompok sufi ataupun ahli-ahli sufi. Ya, ahli-ahli sufi ini tuan-tuan mula mereka cipta istilah-istilah. Contohnya istilah yang disebut sebagai istilah syariat. Syariat ni sebenarnya peringkat awalnya pengenalan istilah ini adalah merujuk kepada rukun Islam. Macam solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, itu merujuk kepada syariat. Dan syariat juga merujuk kepada persoalan iman, iaitu merujuk kepada persoalan akidah, tauhid dan sebagainya. Bila sebut tentang syariat. Kemudian seterusnya timbul istilah berkaitan dengan ihsan. Ihsan itu disebut sebagai hakikat, dan hakikat ini tuan-tuan banyak dibahaskan di dalam ilmu tasawuf. Jadi di sini kalau kita rujuklah dalam pandangan-pandangan, misal kata pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, beliau sendiri mengatakan penggunaan istilah itu tidak menjadi satu kesalahan asalkan maknanya itu betul, maknanya tak bercanggah dengan akidah, maknanya tak bercanggah dengan ajaran Islam, maka istilah itu tidak jadi masalah. Sepertilah sekarang ini tuan-tuan belajar masuk maktab geruang, dia ada kan metodologi, pedagogi, pedabasika dan macam-macam pedal. Ini istilah-istilah yang muncul di akhir zaman. Istilah ini tak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Kita meraihkan suasana semasa. Yang penting maknanya itu betul, tidak bercanggah dengan syariat, dia tidak bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian seterusnya dan tarikat. Tarikat ini tertumpu kepada soal pendidikan rohani. Pendidikan. Maknanya contoh kita kata kalau kita nak semayang, kita didik jiwa kita bagaimana nak mendisiplinkan diri untuk menunaikan solat itu dengan sempurna, dan di situ memerlukan pada mujahadah. Bila kita bermujahadah seolah-olah kita bertarekat. Di situlah tuan-tuan ahli sufi peringkat awal itu kata nak laksanakan itu perlukan bimbingan. Jadi fungsi guru pada masa itu membetulkan ibadah kita, menggalakkan kita semangat dalam ibadah, mengajar yang betul. Itu fungsi guru. Bukan guru ni tuan-tuan mengambil kesempatan seperti yang berlaku kemudian, bukan.
Guru ni kerana Allah Ta'ala mendidik murid betul-betul. Ini yang berlaku dalam dunia sufi peringkat awal. Kemudian jadi hakikat ini tuan, satu benda yang sangat penting. Dia mengaitkan hakikat itu sebagai amalan batin. Contoh, kalau kita bersedekah, tapi kalau tidak ada keikhlasan, sedekah tidak diterima. Artinya itu dikatakan syariat dan hakikat. Kalau ada syariat saja tanpa hakikat, maka amalan itu tak diterima. Maknanya kalau kita sedekah tetapi tidak ada keikhlasan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan itu. Jadi oleh kerana itu syariat dan hakikat di sini adalah satu benda yang sangat penting dan perlu digabungkan. Perlu digabungkan sekali. Jadi semasa-masa istilah ini dia tidak menjadi satu kesalahan. Yang jadi masalah tuan-tuan ialah syariat mengikut pengertian kumpulan batiniah. Syariat dia tak sama syariat Islam. Syariat dia syariat sendiri, lebih berbentuk rahsia, boleh berbentuk rahsia, sehingga syariat dia berbentuk antaranya syariat sembahyang pakai niat, syariat juga syariat pakai niat, dan dia ada dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis muttafaq alaih tu. Innamal a'malu binniyat. Dia kata segala amalan berdasarkan pada niat. Lepas tu dia buat kesimpulan, dia kata amalan baik kita, zahir kita tidak berguna. Yang penting jiwa kita baik. Kalau jiwa kita tak baik, tak guna, kata dia. Yang penting jiwa baik. Apabila jiwa baik, tak sembahyang pun tak apa, akhlak buruk pun tak apa, dedah aurat pun tak apa, yang penting jiwa baik. Ini innamal a'malu binniyat mah. Kita syarah Riyadhus Shalihin, dia pun syarah Riyadhus Shalihin juga, tapi cara dia mentafsirkan menyeleweng. Kemudian ada pula ilmu hakikat. Hakikat dia sangat berlainan dengan hakikat ni. Hakikat contohnya dalam satu ajaran sesat tuan-tuan, yang ditemui dalam buku Jawi di negeri Pahan, ajaran sesat negeri Pahan. Dalam buku tu cerita pada satu malam Nabi bercakap dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, Nabi kata kita ni Tuhan. Kita ni Tuhan. Apabila kita sembahyang, kita menyembah diri kita. Bukan sembah orang lain, sembah diri kita. Ini satu ditulis dalam satu buku Jawi, dan diamalkan oleh ajaran sesat di negeri Pahang, dan dipantaulah di negeri Pahang. Sebab itu tuan-tuan, maka timbul istilahnya, dalam diri kita ni ada Tuhan. Kita tak sembah, melainkan diri kita jua. Itu satu bentuk ajaran sesat, dan mereka menganggap ini adalah merupakan hakikat. Jadi dia kata setiap perbuatan kita ni dicampur pula pahaman Jabariyah. Kita duduk pergi, kita mari, kita bergerak, apa semua sekali itu Tuhan belaka bergerak, dia kata. Semua itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan, maka kita tidak akan bergerak. Dan Syekh Yusuf Qaradawi pun ada sebut dalam kitab dia Al-Qadar. Ada seorang seorang hamba tuan-tuan telah dirotang oleh tuan dia masa itu. Dirotang oleh tuan dia kerana hamba itu berzina. Jadi ketika hamba itu dirotang, hamba itu bertempik kesakitan, dan hamba itu menyatakan, dia kata saya berzina ni kerana ditentukan oleh Allah. Kalau Allah tidak menentukan, saya tidak berzina. Saya hanya melaksanakan ketentuan Allah. Hamba tu jawab. Maka tuan hamba tu jawab apa? Tuan hamba pun menghentikan rotang hamba dia. Tuan hamba kata, alhamdulillah mujur kamu mengajar aku ilmu hakikat. Hakikat. Sudah lagu tu tuan-tuan. Kalau macam tu sudah lah. Jadi kalau orang pergi rogo orang, bila kita nak tangkap dia, saya tidak merogol, saya melaksanakan ketentuan Tuhan yang menentukan saya merogol. Sudah tuan-tuan. Kadang kalau polis pula kejar penjenayah lari, dapat tangkap, jenayah akan kata, pasal apa pula tangkap saya melaksanakan ketentuan Tuhan yang menentukan saya jadi penjenayah. Susah tuan-tuan. Jawabnya polis pun kena jawab agak cara logik akal juga. Saya juga mengejar Tuhan kerana Allah Ta'ala menentukan saya mengejar Tuhan. Kena gitu lah, kena kejar kita. Oleh kerana Tuhan telah merogol orang, Allah Ta'ala menentukan saya menangkap Tuhan, maka Tuhan telah ditentukan Allah ditangkap oleh saya. Kena cakap aku tu. Selesai masalah. Bengong kita, memperbengongkan kita tuan, membingungkan kita. Sebab tahap tu jadi bodoh ikut pahaman Jabariyah ni. Begitu juga seterusnya sampai kepada apa dinamakan sebagai makrifat. Makrifat dalam tasawuf tuan-tuan, bukan. Dalam tasawuf tu makrifat apa? Kenal Tuhan. Dari sudut apa? Dari sudut rububiyah, uluhiyah. Tuhan tu berhak disembah, tak ada Tuhan yang berhak sembah melainkan dia. Tuhan tu mencipta, menjadikan, memanjangkan umur, memendekkan umur, menghidup, mematikan. Kita kenal Tuhan dari segi rububiyah. Tuhan juga mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang baik, tidak boleh ilhad kepada namanya, tidak boleh tolak perbuatannya. Itu ma'rifatullah. Tapi boleh dia tuan-tuan, ma'rifatullah lain. Dia bukan ma'rifatullah dibincang dalam Quran hadis ni, ma'rifatullah dia lain. Ma'rifatullah dia tuan-tuan sampai kepada tahap saya sebut tadi. Boleh zina anak murid untuk guru, itu ma'rifat hakikiyah dia panggil. Ma'rifat yang sebenar. Serah diri kepada tok guru,
Tok Guru boleh buat apa saja, dan apabila sampai tahap itu dia bagi makrifat yang sangat tinggi. Ini yang kita kata martabat bukan makrifat, dia bagi martabat makrifat. Jadi dan dalam sejarah tuan, benda ni telah berlaku. Cuba tengok kisah Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam tuan. Nabi Musa dia balik bermunajat, dia tengok masyarakat dia sembah berhala tuan. Nabi Harun tak kata apa. Lepas tu dia pun pegang janggut Nabi Harun. Nabi Harun kata, la ta'khudh bi lihyati, inni khasyitu an takula farraqta baina bani Israil wa lam tarkub qawli. Nabi Harun kata, jangan pegang janggut aku. Aku nak tegur ni, aku bimbang nanti kamu tuduh aku memecah belahkan kaum Bani Israel. Jadi puak-puak ni, tuan-tuan, puak-puak batiniah ni ditafsir peristiwa ni. Dia kata Nabi Musa dalam kisah ni adalah pasal apa dah? Dia kata Nabi Musa dalam kisah ni ahli zahir, ahli syariat. Adapun Nabi Harun ahli hakikat. Nabi Harun ahli hakikat. Pasal apa? Pasal Nabi Musa hanya minta sembah Allah Tuhan yang satu saja, dan bukan sembah Tuhan berbagai. Tetapi Nabi Harun menggunakan pendekatan sembah berhala tu satu, sembah lain cuma tak boleh dilarang lah. Masyarakat ni nak sembah berhala. Jadi sembah tu bukan saja berhala, sembah benda lain juga. Dipanggil wahdatul wujud. Wujud hanya satu saja, yang lain tu wujud secara limpahan rohani ataupun bayangan saja. Dan ini saya tengok tuan-tuan dalam buku yang saya terjemah sendiri. Hisham Qabbani adalah seorang pengganti kepada Syekh Nazim Haqqani. Dia adalah antara tokoh lah dalam tarikat Naqsyabandiyah, berada di negara barat. Dia sendiri yang mengatakan bahawa orang-orang yang menyembah berhala dalam kuil, orang agama Hindu dan sebagainya, maka orang itu sebenarnya menyembah Tuhan yang satu. Cuma Tuhan menjelma dalam bentuk tu. Jadi kita tak boleh tegur. Berhala betul, Kristian betul, Yahudi betul, Islam betul, semuanya betul. Pasal Tuhan itu satu, lain daripadanya bayangan aja. Ini tuan-tuan. Jadi saya nak simpulkan bahayanya apabila kita cuba memahami apa yang disebut syariat, hakikat, tarikat, makrifat tidak menepati yang dibahaskan oleh ulama-ulama dulu yang mengaitkan dengan 3 disiplin, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. 3 disiplin iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Prof. Pendek-pendek pun panjang juga. Muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian. Seterusnya kepada Datuk Dr. Johari berkenaan dengan golongan ajaran batiniah ni, mereka suka mentafsir Al-Quran ikut akal mereka. Dia tafsir Al-Quran luar daripada konteks, sehingga membawa kepada tak gugurnya takalif syarak dan pelbagai lagi. Jadi perkara ini ditimbul minat daripada masyarakat kita, anak muda ni, bila sehingga tak perlu sembahyang. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang solat. Jadi tak payah solat lah. Bila kita bahas, ada orang cuba berdialog, pergi jumpa orang-orang yang sebut macam ni, tanya, tapi Nabi solat pasal apa? Hang boleh solat ke macam Nabi solat? Agak-agak solat hang sama macam ke dengan solat Nabi? Jadi bila kita tak, orang happy itu pun tak ada asas, tak boleh jawab, akhirnya fikir, oh betul juga no, Nabi solat mesti tak sama dengan kita, makam Nabi lain. Jadi betul celaka bagi orang solat. Benda tak mau solat ni memang senang lah. Jadi minta Datuk Doktor ulas sikit macam mana masyarakat kita terima dan penyelewengan dan akhir sekali bagaimana ulama salaf menghadapi mereka ni ajaran batiniah. Silakan. Terima kasih Tuan Musi dan sahabat sepanel. Kita tengok dalam hidup kita ni sebagai orang Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang mulia yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihi salam. Dan semua orang apabila nak bawa sesuatu yang buruk
Dia tak boleh kata saya bawa ni buruk. Dia kena kata saya bawa ni betul. Hak buruk-buruk tu, hak bohong kan? Kalau dia berbohong, dia kata saya benar. Walaupun dia berbohong. Kalau daripada mula lagi dia kata saya ni bohong ni, nak percaya tak percaya, saya bohong. Mana orang nak dengar dia? Sepertilah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Apabila dia campur Nabi Yusuf masuk ke dalam telaga, dan untuk nak balik ke rumah, nak beritahu ayah ni adik dah mati, meninggal ni, nak baham di binatang buas, maka mereka bawa balik selai baju yang berlumuran darah. Waja'u isya'an yabkun. Balik di waktu malam dan dengan keadaan menangis. Sehingga dia berkata kepada ayah mereka, anak-anak terkata, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin." Ayah tetap tidak percayakan kami walaupun kami ni semuanya betul. Dia nak bohong tapi dia kata saya betul. Kalau nak bohong daripada awal saya bohong, tak ada orang nak terima. Itu. Oleh kerana yang paling semua umat Islam menerima bahawa Al-Quran itu adalah betul, maka pada biasanya untuk membawa ajaran mereka, mereka akan bawa Al-Quran. Khususnya Quran. Dan di situ mereka akan takwil Al-Quran daripada makna yang sebenar kepada makna yang mereka kehendaki. Dan makna yang mereka kehendaki itu akan keluar daripada maksud sebenar. Tadi dah disentuh oleh kedua-dua panel di kanan dan kiri saya ni. Saya nak menyambung. Dan antara apa yang mereka sebut di dalam takwilan mereka. Mungkin tuan-tuan biasa dengar ayat Quran atau biasa baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sampai akhir. Dia tanya, siapa rasul? Rasulun min anfusikum. Rasul daripada kalangan kamu. Mana rasul, dia kata? Dia akan tanya, mana rasul? Orang tak boleh nak jawab kalau dia tanya supaya ustaz kata makna la ilaha illallah tu macam mana, tak boleh nak jawab dah. Takut nak jawab, takut salah. Siapa rasul? Orang kata, yang jawab ialah Muhammad bin Abdullah. Oh, kalau lagu tu tak ngaji lagi. Tak ngaji ke setara tu? Boleh faham ke bahasa hamba ni? Boleh faham ke? Boleh tak? Kalau lagu tu tak ngaji, kalau orang ngaji tidak jawab lagu tu, dia kena faham bahasa Arab. Bahasa Arab kata min anfusikum, kata. Maksud dia ni nak tingkat. Sebenarnya mudah rasul. Dia tafsir gitu. Sesungguhnya kamu sendiri itu rasul. Kan Allah kata min anfusikum, awak sendiri rasul. Dia takwil lah. Sampai maksud dia, kamu sendiri itu rasul. Jadi apabila diberitahu bahawa setiap kita ni rasul, kita tak perlu lagi kepada Rasulullah. Itu cara dia nak keluarkan orang daripada beriman dengan rasul. Halus. Baik. Dia tanya lagi, rasul nama apa? Apa nama rasul? Semua kita tahu nama Muhammad. Dia kata, siapa Muhammad? Sudah. Ini lagi takwilan. Ayat Quran tadi dia ambil sikit tapi dia takwil atau takwil. Siapa Muhammad? Semua orang apabila tanya gitu, orang takut nak jawab dah. Sebab tadi dah tak kena dah sekali. Ni malu lagi nak jawab ni, nak tak kena pula. Tapi dia buat seperti ustaz sebut tadilah. Dia akan tangguh-tangguh, tapi saya nak rengkahkan, saya nak buka rahsia. Tadi ustaz kata nak tahu rahsia, nak buka rahsia. Dia kata, Muhammad itu adalah diri kamu sendiri. Muhammad itu adalah diri kamu sendiri. Dia mudah Muhammad itu. Gitu. Sebab manusia ni, dia ada dah
huruf Muhammad tu duduk atas diri dia. Huruf Muhammad Mi Hamidah tu duduk di atas diri setiap anda. Mana? Mi kepala, Ha bahu, Mi punggung, Da kaki. Seperti orang duduk dalam tahiyat. Biasa tak tuan-tuan tengok gambar orang buat tahiyat? Orang sembahyang tahiyat tu, tengok tak? Tu adalah unsur al-batiniyah. Sama ada disedari atau tidak, itu soal lain. Tapi itu adalah unsur al-batiniyah. Kerana al-batiniyah dia kata, Muhammad itu ialah, Mi Hamidah itu ialah setiap orang. Ada kepala, ada bahu, ada punggung, ada kaki. Itulah Muhammad. Maka setiap orang ni adalah Muhammad, setiap orang adalah Rasul. Jadi awak tidak perlu lagi pada Rasulullah. Oleh kerana tu ini sangat hebatlah takwilan dia. Tapi perkara ini dia tidak akan buka peringkat hari pertama, hari kedua, mungkin sebulan ambil masa yang agak lama. Tapi dia akan buka benda tu. Begitu juga dia akan takwilan dia. Adam. Siapa Adam? Nabi Adam lah kita katakan. Oh, dia kata kalau lagu tu tak ngaji. Kita kalau orang sebut pelekeh kita tak ngaji, berasa malu. Kita pun nak belajar, tercabar. Maksud ada ni ialah Allah dalam Muhammad. Alif Allah, dal dalam, mi Muhammad. Ini batiniah Melayu ni. Ni standard orang Melayu Malaysia. Allah dalam Muhammad. Jadi apabila Allah dalam Muhammadnya, duk alif dalam ni Allah, body kita Muhammad seperti kata tadi. Ini adalah seperti kita tengok tadi, dia telah meletakkan bahawa manusia dengan Allah ni adalah sama. Alik dalam ada Allah, alik luar adalah bodinya Muhammad. Jadi kalau sekiranya Allah dan Muhammad tu dah bersatu, nak gapo lagi? Ibarat kita ni seperti duit shilling atau duit ringgit. Belah ni nampak apa? Parlimen tak? Duit shilling tu? Belah ni nampak apa? Tidak satu tu, tidak duit je. Atau duit kertas, tak apa. Duit kertas tu, sebelah ni gambar lain, sebelah tu gambar lain. Sebenarnya duit. Begitu juga, sebelah ni kita tengok dia manusia. Tapi sebelah dalam tu Allah. Kerana tu tak semaya tu dah dia jadi Allah. Nak semaya apa? Allah. Kan, dia ambil ayat. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirilah ke semaya dan keluarkanlah zakat. Diri semaya. Ini bagi orang ya belum sampai maqam yang tertentu. Bagi orang setelah sampai tidak perlu diri dah semaya. Kerana semaya itu makna lain. Aqimu as-salata wa atuz zakah. Makna as-salah makna lain. Apa dia makna salah di sisi mereka? Ialah ta'atul imam. Ta'atu al-imam. Taat kepada pemimpin dia lah. Tok guru dia. Al-mursyid. Macam-macam istilah. Aqimus salah wa atuz zakah. Keluarkanlah zakat. Az-zakah adalah juga takwilan mereka. Seperti puasa. Puasa kita faham puasa kita ni. Tetapi maksud dia puasa menyembunyikan rahsia. Seperti Ustaz sebut tadi. Kitmanul asrar. Menyembunyikan rahsia. Jangan buka rahsia. Walaupun apa terjadi. Walaupun kamu dibunuh sampai mati. Jangan buka rahsia. Ini adalah ajaran-ajaran yang telah diajar sekian lama. Dan diwarisi sampai kini. Kerana itu apabila kita berjumpa dengan kumpulan ini. Mereka tidak akan cakap. Tidak akan bercakap. Kecuali orang tu boleh jadi dia telah belajar, dia insah, dia akan bercerita. Kalau tidak, tak ada siapa yang akan cerita. Kerana mereka telah ambil sumpah setia, janji yang kuat, yang dahsyat kalau membuka rahsia. Sebagaimana Ustaz kita sebut tadi. Jadi tuan-tuan, ayat-ayat Quran, begitu juga seperti yang dia pengusi sebut. La taqrabus, wailul lil musallin. Jangan, neraka wil bagi orang yang semaya. Dalam keadaan semayanya lupa. Oleh kerana takut lupa dalam semaya, baik tak usah semaya. Kalau semaya boleh neraka juga. Tengok. Tak sukalah orang tak si semaya ni. Dia mari dalam keadaan yang boleh terima.
Oh, ya boleh orang suka. Tak payah buat semaya dah awak tak khusyuk. Kalau nak apabila sampai khusyuk pun tak kena semaya. Nah, apabila sudah sampai yakin, ada ayat dalam Al-Quran, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu wahai Rasulullah sehingga sampai yakin. Yakin di situ tafsirannya ialah al-maut, sampai meninggal dunia. Tapi dia sebut yakin. Yakin ni ialah yakin. Apabila dah yakin tak payah semaya juga. Tak perlu semaya dah yakin. Apabila lupa tak perlu semaya juga. Sama ada awak dah yakin atau tak, awak sekadar-kadar lupa, semuanya tak perlu semaya. Inilah cara menggugurkan syariat. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Doktor. Muslimin muslimat dan Allah sekalian, seterusnya kepada Ustaz Muhammad Nur berkenaan dengan paksi ajaran batiniah ni, kita tak boleh lari pada wahdatul wujud. Maksud wahdatul wujud ni tuan-tuan, yang wujud hanya Allah. Dan kita semua ni jelmaan daripada Allah. Maksudnya kita satu-satunya yang wujud Allah. So kalau dia kata ni botol ni nak kata Allah bukan, nak kata bukan Allah pun bukan. Tuan-tuan boleh faham ayat ni? Sekali lagi saya ulang. Botol ni bukan Allah, tapi nak kata bukan Allah pun bukan. Sebab yang mencipta, yang wujud hanya Allah. Tapi kita ni semua dalam apa? Fenomena, ilusi. Akhirnya yang wujud hanya Allah. Jadi konsep wahdatul wujud ni kita minta panel jemputan kita ulas. Macam mana benda ni dapat diterima di masyarakat Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. 7 minit. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Nabi kata, jauhilah, hati-hatilah daripada melampau dalam beragama. Kerana yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu adalah melampau dalam beragama. Siapa pernah terfikir bahawa dalam bertauhid pun manusia boleh melampau? Dalam solat boleh melampau tak? Itu semua orang boleh bayang macam mana. Dalam puasa boleh melampau, semua orang boleh bayang macam mana. Dalam tahajud boleh melampau, semua orang boleh bayang macam mana. Tapi siapa dekat sini boleh bayang melampau dalam tauhid? Wahdatul wujud itulah pelampauan dalam bertauhid. Maksud dia begini. Kalau kata Allah Esa, tapi dalam masa yang sama aku pun satu, alam ni pun ada, itu pun tak cukup power lagi tu. Dah macam mensyirikkan Allah, dia kata. Awak kata Allah ada, alam pun ada, Allah ada, manusia pun ada. Uish, ini level bawah ni. Atau bahkan ada di kalangan mereka yang kata itulah hakikat syirik sebenarnya. Apabila mengisbatkan, mensabitkan bahawa Tuhan wujud, alam pun wujud, manusia pun wujud, dia kata itulah syirik sebenarnya. Nampak? Daripada mengatakan Allah itu Esa, beralih pula kepada hanya Allah yang wujud. Kalau awak isbatkan yang lain juga wujud, awak telah melakukan syirik, awak telah menyekutukan Allah dalam sifat wujud. Dahsyat tak? Sejarah macam mana dia bermula saya tak tahu. Yang saya tahu, sejarah syirik bermula kerana manusia melampau-lampau dalam mengagungkan orang-orang soleh. Betul tak? Kita rujuk dalam surah Nuh, ada 5 nama yang disebutkan dalam tu. Wad, Su'a, Ya'uq, Yaghuth, Nasr. Buka tafsir Ibn Kathir. Siapakah 5 nama itu? Orang-orang soleh. Betul? Bila dia meninggal, umat dia bersedih hati. Siapa datang kasih idea? Setan datang kasih idea. Setan kata apa? Nak tak aku buat sesuatu supaya kamu tak lupa mereka ni? Penting ingat orang soleh ni supaya kita bersemangat nak buat kebaikan.
Apa kata aku buatkan patung mereka untuk kamu? Dia buatkan patung 5 patung ini. Generasi yang pertama datang ziarah patung-patung tersebut bukan niat untuk sembah. Mungkin niat untuk ambil inspirasi, ingat orang-orang soleh. Tapi sampai generasi ketiga, sampai generasi keempat yang tak tahu hujung pangkal cerita, akhirnya mereka mula menyembah patung tersebut. Ini asal usul bermula syirik di atas muka bumi Allah ini. Macam mana masuk wahdatul wujud? Saya ini saya punya hipotesis. Hipotesis saya adalah agakkan saya ya. Wahdatul wujud datang kemudian untuk memberikan alasan ataupun hujah berbentuk falsafah untuk mempertahankan syirik. Sebab kalau awak datang pada saya kata pokok ini Tuhan, matahari ini Tuhan, tikus itu Tuhan, tak ramai orang akan terima benda ni. Jadi perlu ada alasan yang, kalau orang putih kata sophisticated lah. Alasan yang dengar, orang kata kan. Orang dengar, hebat ni. Deep ni kan. Anak-anak muda sebut sekarang, deep kan. Ini deep ni. Jadi kena ada alasan yang berbentuk deep, yang berbentuk kompleks, yang rumit, yang dengar macam benda tinggi dan benda dalam. Dalam dan tinggi dalam masa yang sama. Jadi mereka bawalah teori ini, wahdatul wujud. Supaya apa? Dengan teori ini, apa sahaja bentuk syirik boleh dijustifikasikan, boleh dipertahankan. Nak sembah pokok, pokok juga salah satu jelmaan Allah. Nak sembah matahari, matahari juga salah satu jelmaan Allah. Nak sembah tikus, tikus juga salah satu jelmaan Allah. Nak sembah lelaki, lelaki juga. Tak ada satu pun di atas alam ini yang bukan penjelmaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu antara kepala-kepala yang mengasaskan wahdatul wujud secara detail dan perinci, orang-orang seperti Ibn Arabi, apa dia kata? Dia dalam buku-buku dia siap mempertahankan orang-orang yang menyembah berhala. Tak ada cover-cover lain lagi dah. Umat Nabi Nuh yang terang-terang Allah laknat, dia selamatkan. Dia kata mereka sebenarnya bukan tenggelam dalam lautan azab, tetapi tenggelam dalam lautan ma'rifatullah. Kaum Nabi Nuh pun begitu juga. Allah hantar angin, betul tak? Untuk apa angin tu? Untuk azab dan hancurkan mereka. Tapi Ibn Arabi mentakwilkan dengan takwilan batini. Rih di situ bermaksud rahah. Rih itu bermaksud kerihatan. Maksudnya kaum Hud tidak dihancurkan oleh angin itu. Mereka diberikan kerihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dia terbalikkan makna. Dan azab, lafaz azab itu diterbalikkan sebagai uzubah, kenikmatan. Jadi siapa yang masuk neraka kena azab, sebenarnya mereka sedang merasai kenikmatan. Kenyataan-kenyataan seperti ini jelas menghancurkan agama. Jelas this is a subversive movement, kita kata. Underground. Nampak macam nak bercakap tentang Islam, tapi hakikatnya nak menghancurkan Islam. Apa teori yang diguna? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Akhirnya segala bentuk syirik boleh dipertahankan. Saya tak mahu ambil waktu yang lebih. Cukup rasanya di situ. Allahu a'lam bissawab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Ustaz. Ajaran batiniah seperti tajuk kita, ancaman besar kepada akidah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita lihat satu persatu yang dikupas oleh para panel kita, jelaslah kepada kita perkara ini hanya boleh meruntuhkan agama, boleh meruntuh dan agama dan boleh terpesongkan umat. Kerana benda ini memudah-mudahkan segala-galanya, menggugurkan taklif dan pelbagai lagi. Dia datang dengan sihirnya, dia datang dengan merendahkan akal, dengan kononnya ada rahsia. Dan perkara-perkara ini dapat menarik minat terutamanya anak muda. Peganglah kita macam Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Dawud dan Tirmizi, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup selepas aku, kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku. Wal khulafa rasyidin al-mahdiyyin, dan kepada khulafa rasyidin yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitkanlah dengan gigi geram. Maksudnya peganglah sungguh-sungguh. Apabila kita tengok ajaran ni, apa saja ajaran, timbangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila terpesong daripada timbangan ini, kita kena tolak. Dan Nabi ulang lagi, wa iyyakum bil muhdatsatir umur.
Awasi kamu, hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama. Jadi muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, jelas pada kita pada malam ni saya nak buka soalan pun masa dah lewat. Panel kita daripada pagi tadi ada mesyuarat apa semua, kita bagi dia berehat dah pula kan. Saya pulangkan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim lakum, pulangkan kepada tuan Mursi Majlis. Silakan. Jazakumullah khairah diucapkan kepada semua panelis dan moderator. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada curahan ilmu pada malam ini, dan insya-Allah kita tangguh dengan kafaratul majlis. Sama-sama kita salat insya-Allah.